Pemimpin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertamanya terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk turut sama membahaskan usul kajian separuh penggal RMK 12. Kajian ini sudah tentulah sebagai bertujuan untuk menyemak semula dasar, strategi dan sasaran secara menyeluruh bagi memastikan kajian RMK 12 itu tidak lari ataupun tidak berbeza daripada cabaran semasa ini. Kalau kita melihat dalam RMK 9 ini, kita dapati bahawa jumlah siling peruntukan yang ditetapkan telah dinaikkan daripada 400 bilion kepada 415 bilion. Dan jumlah ini kalau kita buat secara perbandingan, berbanding dengan RMK 10 hanya 230 bilion, RMK 11 248.5 bilion, sudah tentulah peruntukan pada kali ini begitu besar. Tetapi persoalannya Datuk Seri Yang di-Pertua, berapa banyak daripada 415 ini ialah untuk pelaksanaan projek-projek baru dan berapa banyak untuk projek-projek lanjutan ataupun projek-projek sambungan. Kerana kalau kita terlalu banyak kita menghabiskan peruntukan untuk projek-projek sambungan, maka ini menunjukkan prestasi ataupun perancangan-perancangan kita ini perlu diperbaiki. Kalau kita melihat kepada dasar-dasar yang telah pun kita adakan, kalau kita masih ingat wawasan 2020 yang dilengkapkan dengan dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara, dasar transformasi negara dalam tempoh 30 tahun. Walaupun dikatakan tempoh sasaran wawasan 2020 itu tidak berjaya kita capai, tetapi peningkatan dalam banyak perkara itu telah dapat kita penuhi. Tetapi saya melahirkan sedikit kemuskilan dalam dokumen kajian separuh penggal ini, di mana wawasan kemakmuran bersama yang saya fikir perlu untuk kita kekalkan. Walaupun mungkin kerajaan sekarang ini membawa pendekatan yang berbeza, yang lebih menyeluruh, tetapi wawasan yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, yang tentulah sebahagiannya itu dirangka oleh pegawai-pegawai kita yang committed, yang bersengkang mata siang malam untuk menyiapkan dokumen ini. Jadi saya fikir perkara itu tidak boleh kita lenyapkan. Wawasan kemakmuran bersama 2030 itu bagi saya harus dikekalkan supaya kesinambungan daripada pelaksanaan perancangan-perancangan terdahulu itu dapat kita kekalkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kalau kita melihat dalam ucapan Perdana Menteri dan juga ucapan Menteri Ekonomi pagi tadi, ada sedikit kekeliruan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan dalam Dewan Rakyat, iaitu dalam soal menoktahkan kemiskinan tega. Dalam sasaran dalam dokumen ini, kalau kita rujuk dokumen besar ini, dokumen utama RMK KSP RMK 12 ini, memang diletakkan bahawa sasaran kosong ataupun sifar kemiskinan tega itu ialah pada tahun 2025. Tetapi dalam teks ucapan Perdana Menteri di Dewan Rakyat menyebut tentang tahun ini. Jadi saya ingat perkara ini juga perlu diperjelaskan, kerana secara logiknya untuk kita menoktahkan 116,000 keluarga ketua isi rumah ini ialah suatu yang agak sukar, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang begitu singkat. Jadi saya mencadangkan supaya kita stick dengan satu sasaran 2025 sebagai sasaran yang jelas. Dan mungkin kalau tengok pada wording ataupun ayat yang digunakan oleh Perdana Menteri, dia menyebut dalam hujung tahun ini ada sesuatu yang istimewa. Jadi saya pun tak jelas adakah istimewa itu noktahkan kepada sifat ataupun mungkin ada program yang besar untuk diberikan kepada kelompok miskin tegar kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam kita menghayati Malaysia Madani sebagai dasar yang kita selarikan dengan kajian separuh penggal ini, suka saya untuk kita mengimbau bahawa Madani ini sememangnya mengambil semangat daripada kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam mengubah sebuah kota yang begitu mundur, yang pecah, yang penuh dengan masalah, iaitu kota Yathrib, kepada sebuah bandar yang begitu maju, yang begitu hebat, yang menjadi satu kejayaan yang monumental kepada peradaban dunia ini, iaitu mengubah kota Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Dan perubahan kota Yathrib kepada Madinatul Munawwarah ini bukanlah semata-mata menukar nama.
Kalau kita hanya mengubah slogan tetapi tidak ada substan ataupun kandungan ataupun konten yang baik, maka ia tidak akan membawa kepada kejayaan kepada negara. Tetapi saya melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan istilah madani ini ialah untuk kita mengambil semangat daripada kejayaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Antaranya perkara pertama yang dibuat apabila baginda berada di di Madinah ini ialah selain daripada tukar nama ialah mendirikan satu pusat yang kita sebut sebagai masjid, yang bukan hanya menjadi tempat beribadat semata-mata tetapi juga menjadi pusat pentadbiran dan pusat perpaduan. Dan yang lebih penting Datuk Seri Yang di-Pertua ialah pewujudan ataupun wujudnya perjanjian Madinah ataupun Sahifah Madinah itu yang dianggap sebagai perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah dunia yang dirangka, yang diadakan pada tahun 622 Masihi itu telah menjadi satu perubahan yang besar, menjadi satu titik tolak kepada peradaban dunia. Kalau kita meneroka melihat apa yang ditulis dalam Sahifah Madinah ini, sebahagian besar daripada konten ataupun kandungannya ialah soal perpaduan. Disebut satu persatu kaum-kaum yang tinggal di Yasrib itu, termasuk beberapa etnik-etnik daripada kalangan kaum Yahudi, diberikan apa hak mereka, apa tanggungjawab mereka, peranan mereka, supaya mereka melihat dan merasai bahawa mereka juga sebahagian daripada negara. Semua itu memberikan signal yang jelas kepada kita. Perkara asas dalam kita nak membina sebuah negara, apatah lagi untuk kita memperbaiki negara kita, ialah dengan perpaduan. Saya memetik ucapan Perdana Menteri ke-9 kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau menyebutkan, buat pertama kali dalam sejarah, kerajaan dan pembangkang telah memeterai memorandum persefahaman untuk transformasi dan kestabilan politik. Ini adalah hasil daripada dasar kerajaan yang inklusif. Ini ucapan Perdana Menteri ke-9 dalam membentangkan rancangan Malaysia ke-12 pada, saya ingat, pada September 2021. Beliau memulakan pembentangan itu dengan menyebut soal kestabilan. Dan sudah tentulah saya fikir dalam keadaan kita nak menghabiskan RMK12 ini, perpaduan yang diberikan melalui MOU itu tadi seharusnya kita buat balik. Saya dengar perbahasan di Dewan Rakyat berulang kali beberapa ahli parlimen membangkitkan soal peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Saya fikir apalah susah sangat untuk kita duduk semeja, buat balik apa yang kita dah buat, dan peruntukan itu boleh diberikan sebagaimana sebelum ini, dan itu dah disebut oleh Perdana Menteri. Dan saya juga nak sentuh dalam kita membuat perancangan ini, sudah tentulah kita ada satu badan yang memantau. Dan kita tahu dalam pentadbiran kerajaan ini, yang paling besar yang memantau ini ialah kita rujuk dalam arahan nombor 1, iaitu mekanisme penyelarasan pelaksanaan pembangunan negara ini, yang biasanya diubah setiap kali Perdana Menteri baru naik, dia akan ada arahan nombor 1 yang direvise. Dan saya rujuk arahan nombor 1 untuk kerajaan Madani sekarang ini dah dimuktamadkan, dah difinaliskan pada, saya ingat, Februari yang lepas. Dan saya dapati bila kita tengok dia ada Majlis Tindakan Pembangunan Negara, kemudian peringkat kementerian juga ada, di peringkat negeri. Dan saya nak sentuhnya ialah di peringkat daerah. Di peringkat daerah ada disebutkan juga ialah tentang penglibatan daripada ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bagi daerah berkenaan. Saya mencadangkan, sebab bila sebut ahli parlimen ini, kita di Dewan Negara juga sebahagian ataupun dianggap juga sebagai ahli parlimen. Kalau boleh dicadangkan, senator juga diberikan ruang untuk berada dalam jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah, supaya kita juga bukan hanya boleh memberikan pandangan kepada pelaksanaan program-program yang mungkin perlahan, tetapi juga kita dapat mengikuti dengan secara, orang kata, akar umbi lah, kita tahu apa benda yang berlaku. Sebab saya tengok bila kita turun ke kawasan-kawasan ni, rakyat ni mereka tak peduli kita ni asalkan ada YB, dia tak peduli kita ni Dewan Negara ke, Dewan Rakyat ke, bagi dia sama saja. Sebab itu dia akan tanya kita apa projek ini macam mana sekolah yang kami minta dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat dijelaskan oleh Menteri Ekonomi. Adakah semua ahli parlimen ini termasuk
ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Negara ataupun hanya ahli Dewan Rakyat semata-mata. Kalau hanya melibatkan ahli Dewan Rakyat, saya cadangkan masukkan sekali senator kita. Dan sudah tentulah perkara ini juga sentiasa dibangkitkan oleh rakan-rakan senator, ialah kalau di Dewan Rakyat mereka mengeluh peruntukan 3.8 juta yang tak dapat-dapat. Kita di senator ini tak besar. Saya ingat 300 ribu saja untuk 3 penggal. Kita harap dapatlah disegerakan. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dapat disegerakan. Sebab bila kita turun ke kawasan-kawasan nak menerangkan soal madani, nak bagi ceramah, sudah tentulah mereka akan minta peruntukan, nak buat program dan sebagainya. Ini datang tangan kosong, dia dengar pun tak nak dengar. Jadi sayanglah kita sebagai ahli di Dewan Tertinggi yang memahami tentang dasar-dasar yang digubal ini, nak menerangkan kepada kaum B, seharusnya ada peruntukan diberikan kepada senator-senator kita. Yang Berhormat, jelas sikit boleh? Sila. Yang 3.8 juta tu dah dapat ke belum? Saya difahamkan pembangkang belum terima kan? Itu yang soalan juga. Itu isu. Jadi kalau kita sebutkan federalisme lah, kita bincang yang lain-lain, kenapa ada perbezaan yang begitu? Dia amalan sedemikian ini yang berhormat ialah amalan lama lah. Dan dia tahun sesi yang lepas rasanya tak ada begitu. Betul. Sebab itu saya sebutkan tadi, yang berhormat, saya sebutkan tadi peruntukan itu datang sebagai sebahagian daripada memorandum MOU untuk kestabilan dan transformasi negara. Jadi sebab itu saya sebut tadi, kenapa tidak, apa yang susah sangat parti-parti pembangkang duduk dengan kerajaan bincang. Kerana Perdana Menteri telah pun buka pintu. Jadi saya ingat benda itu harus disegerakan. Kemudian seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga nak menyentuh tentang isu perumahan. Disebutkan tadi tentang disebutkan oleh Menteri Ekonomi bahawa kita mensasarkan macam biasalah 500,000 rumah mampu milik untuk rakyat kita yang dalam kelompok B40 dan M40. Dan sudah tentulah kalau kita sebut rumah mampu milik, harganya ialah 300,000 ke bawah. Dan bagi kelompok yang kita anggap sebagai yang miskin lah ataupun yang miskin tegar tadi, program yang kerajaan buat yang diumumkan dalam RMK 12 dulu ialah memperuntukkan 2.2 bilion di bawah program bantuan rumah, iaitu 75,000 rumah di kawasan luar bandar dan 10,000 di kawasan bandar. Soalan saya kepada kementerian yang berkaitan, daripada jumlah yang disebutkan ini, berapa banyak rumah-rumah yang telah pun disiapkan? Kalau kita berjaya siapkan 85,500 unit ini, sebahagian daripada ketua isi rumah yang saya sebut 116,000 tadi, majoritinya telah pun memiliki rumah sendiri. Dan ini bagi saya satu pencapaian yang besar lah. Kalau dikatakan sesuatu yang istimewa untuk orang miskin tegar ini, saya fikir rumah dia harus kita segerakan supaya dia dapat memberikan keselesaan kepada mereka. Kalau kita tengok dalam sasaran yang disebutkan 500,000, pencapaian kita dalam RMK 11 dulu, kita dapat 282,000. Dan dalam sehingga Disember 2022 untuk RMK 12 ini, kita telah berjaya menyiapkan 108,373. Jadi banyak lagi, saya ingat lagi 75% lagi belum kita buat. Cuma saya nak tahu sebab rumah-rumah ini bukan hanya disiapkan oleh kerajaan persekutuan semata-mata, tetapi juga melibatkan kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Jadi saya minta daripada kementerian untuk perincikan data-data ini untuk kita lebih jelas progres itu. Kemudian kalau kita menyentuh, saya sangat tertarik dengan isu perumahan ini kerana kita telah pun berbahas dalam pusingan bajet yang lalu, pembiayaan untuk anak muda memiliki rumah. Kita tahu kerajaan telah adakan macam-macam SJKP, skim jaminan kredit perumahan dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok balik, Datuk Seri Yang di-Pertua, masalah kepada anak muda kita, betul, SJKP ini dia beri kemudahan kepada macam orang yang tak ada slip gaji, dia boleh buat pinjaman. Tetapi bagi mereka yang tak ada slip gaji, mereka juga ada kesukaran untuk membayar 15% ataupun 10% daripada kos depositnya, kos legal fee dan sebagainya.
Dan sudah tentulah ini juga harus difikirkan. Walau bagaimanapun, program yang diumumkan oleh kerajaan untuk memperbanyakkan skim sewa untuk beli, rent to own itu harus kita perbanyakkan. Saya dalam 2 minggu yang lalu saya dah hadir satu program yang diadakan oleh satu inisiatif anak-anak muda ni, mereka boleh buat. Maknanya mereka buat satu seperti konsortium lah, satu syarikat mereka yang menyediakan kemudahan untuk deposit tadi. Dia bukan bagi terus. Kalau dulu kalau kita ingat kerajaan zaman Datuk Seri Najib dulu bagi my deposit 30,000 maksimum. Waktu itu dia boleh bertahan. Saya ingat dalam 6-7 bulan dah habis dana. Sekarang ini kita boleh fikirkan ikhtiar untuk menyediakan dana pinjaman bagi memenuhi keperluan deposit 10 ataupun 15% yang saya sebutkan tadi. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh sedikitlah tentang, kita tahu sekarang ini isu pertanian ataupun keterjaminan makanan itu begitu kuat ataupun begitu dahsyat disebut di luar Dewan ini. Dan saya harap dalam soal pertanian ini kita harus memobilisasi kekuatan semua pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau kita ingat negara jiran kita, Indonesia umpamanya, dia boleh melepasi SSL 100% ini sejak daripada zaman Soeharto lagi. Saya ingat istilah swasembada dia. Saya ingat 84-85. Kita dah masuk 2013, masih belum kita berjaya sekarang ini pada tahap 65%. Tetapi saya rasa ralat sedikit kerana hala ataupun serangan ataupun hentaman itu hanya ditujukan kepada Kementerian Pertanian semata-mata. Kalau kita merujuk dalam senarai kedua, jadual ke-9, bidang tugas pertanian ini ialah di bawah kerajaan negeri. Bukan senarai bersama pun. Sepatutnya kita sama di peringkat persekutuan dan negeri-negeri yang memiliki tanah ini memikul semangat dan tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tengok banyak negeri yang berada pada paras kurang daripada paras SSL nasional. Saya nak sebut juga, kita zaman beberapa penggal lalu kita ada satu program yang bagus. Ladang ladang pengeluaran kekal makanan. Saya pernah turun beberapa tempat, di Lancang ada tempat yang begitu menarik, tetapi tidak diteruskan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ada kelemahan sikit sebanyak, saya fikir program sebegitu perlu kita perkuat, perbaiki supaya dia boleh menambahkan pengeluaran secara lebih luas lagi. Kemudian saya ingat itu saja Datuk Seri Yang di-Pertua. Mudah-mudahan program yang telah disusun, saya sebenarnya bila membandingkan antara KSP dengan dokumen asal RMK12 ni, saya kagum dengan kerja kuat pegawai kita dipandu oleh menteri yang komited. Kita tengok KSP ni lebih konklusif, lebih menyeluruh daripada dokumen yang asal. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pegawai-pegawai kita, mudah-mudahan apa yang kita rancang ini akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB juga atas menyuarakan rintihan peruntukan tak sampai. Tapi kena adil lah. Terima kasih. Seterusnya saya